terlalu serius ya. Kita jangan ambil mudah. Saya tak mau berkata apa-apa selagi belum pimpinan Pakatan Harapan memberikan indikasi-indikasi, memberi pandangan apa-apa. Saya nak dengar Pakatan Harapan membuat satu keputusan yang terbaik. Ya, keputusan untuk rakyat, untuk negara. Kita jangan biarkan puak-puak pengkhianat ni menjadi membahalulkan rakyat. Ya, membahalulkan rakyat. Tuan-tuan, apa nak jadi Malaysia ni tuan-tuan kalau macam ini? Semalam kita bicara tentang lockdown. Lockdown di mana-mana negara pun dia kena bagi duit. Jangan jadi bodoh. Rakyat Malaysia jangan jadi bodoh. Minta. Ini hak kita. Rakyat Malaysia kena minta. Kalau kamu nak suruh kami duduk di rumah, pastikan 2 minggu ke sebulan ke, pastikan duit dibagi kepada rakyat. Ketua-ketua keluarga mesti dibagi. Orang miskin, orang susah, orang yang tak ada pekerjaan ni macam mana? Tak tahu saya pertimbangan apakah ini? Ini kegilaan apakah ini yang berlaku sekarang ni tuan-tuan? Tapi saya tak mau apa-apa, tidak ada arahan apa-apa. Saya ingin dengar dari pimpinan Pakatan Harapan agar memberi pandangan dan bagaimana tindakan seterusnya. Sebab Pakatan Harapan sangat terkait dengan apa yang berlaku sekarang ini. Iaitu mereka sepatutnya, dah tahu kita semua sepatutnya mendaulatkan perlembagaan negara kita. Ya, tidak ada siapa yang lebih daripada perlembagaan. Kalau lebih daripada perlembagaan, mana negara ini bukan negara demokrasi. Bukan negara yang ditinggalkan oleh Inggeris. Ya. Ini bukan cara dia untuk mentadbir negara. Saya berterus terang setakat ini begitu. Tapi saya nak tunggu, katanya petang ini pimpinan Pakatan Harapan akan membuat statement seterusnya. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, pengajaran yang patut diambil oleh mana-mana parti politik. Anda harus lebihkan rakyat. Anda harus memperjuangkan nasib rakyat. Bukan anda perjuangkan hanya kerana kelompok-kelompok tertentu anda. Kerana 2-3 orang dapat menteri, anda lupakan kebajikan rakyat. Ini PAS ke, siapa ke, ini semua mereka sudah tidak ada lagi integriti. Tidak ada integriti. Nak beralasan apa? Oh, darurat. Kalau kamu adakan darurat, ini sepertilah yang dilakukan oleh Hosni Mubarak dahulu. Samalah seperti yang dilakukan oleh Bashar Assad. Ya? Di Syria. Sama jugalah yang dilakukan oleh para diktator di negara-negara Arab. Nak jadi apa Malaysia ni? Sebab itu saya berulang kali mempertanyakan kedudukan status negara kita ni. Negara ini negara apa? Negara komunis? Negara sosialis? Negara apa? Sila bagi jawapan. Dan saya ingin menunggu, dan saya betul, terus terang saya menunggu apakah keputusan daripada Pakatan Harapan. Rakyat bukan bodoh. Tapi rakyat menghormati. Rakyat menghormati pimpinan kita. Lebih daripada yang lain. Sebab Islam mengajar kita hormat kepada pimpinan kita. Seperti mana kita solat, ada imam. Kita ikut imam kita. Ya? Dan saya ingin tunggu apa keputusan dari pimpinan Pakatan Harapan. Saya tak mau lebih daripada itu. Tuan-tuan, ingat, semalam kita dah angkat isu ini. Kalau kamu kurung rakyat, pastikan kamu bagi duit kepada rakyat. Kalau kamu darurat, bermakna apa? Kalau darurat lebih parah daripada PKP. Nak duduk diam. Rakyat tak boleh duduk diam. Rakyat kena suarakan pandangan, suarakan pendapat, suarakan, bangkit. Ini bukan negara demokrasi. Kalau macam ini, nak memperbodohkan rakyat lagi. Berapa kali kita kena bodoh ni, tuan-tuan? Saya tak tahulah. Kalau beginilah
cara mengurus negara ini, memang negara ini akan hancur. Silap-silap tuan-tuan, tengoklah yang masa depan nanti apa akan terjadi kepada anak cucu kita. Kalau generasi yang ini pimpinan yang ada yang pengkhianatnya dengan ikut suka hati mereka mentadbir negara, tuan-tuan tengoklah nasib anak cucu kita nanti, tak tahu akan jadi apa. Kita kena cakap terus terang sekarang. Kita pun bukan lama lagi pun dalam dunia ni. Cakap terus terang. Kalau kita biarkan macam ini, anak cucu kita tak tahulah nasib mereka. Kalau macam ini punya cara mereka mengurus, tak tahulah apa akan terjadi. Kemudian, yang kedua, saya ingin melihat dan mendengar pandangan daripada pimpinan UMNO. Kamu, sebab itu saya sebelum ini saya mengatakan, saya bertanya, kamu lebih utamakan rakyat ataupun kamu lebih utamakan periuk nasi 2-3 orang pimpinan kamu? Alasan mereka kononnya, oh kami ada pertimbangan. Ya, kalau sekarang ini, kalau dibiarkan darurat ni, apa akan terjadi? Apa akan terjadi, tuan-tuan? Silap-silap, semua masuk ke dalam. Sebab itu kita kata cepat bertindak. Silap-silap, semua. Mana yang menentang kalau darurat, kuasa di tangan mereka semua. Situ. Kenapa sampai jadi macam itu? Semua di tangan mereka. Tak ada guna dah parlimen. Parlimen tak ada guna dah. Itu maksud darurat. Kecuali orang bodoh sajalah. Ya, tuan-tuan, sila. Tapi saya hormat pada pimpinan Pakatan Harapan. Saya nak dengar apa dia pimpinan Pakatan Harapan membuat keputusan dan seruan kepada rakyat. Terus terang, kalau katakan, saya yakin umumnya rakyat yang memilih Pakatan Harapan dahulu, kalau katakan diminta rakyat turun ke jalan pun, rakyat akan turun ke jalan. Parah, ini parah tuan-tuan. Udahlah kerja pun tak ada, ekonomi merudum, pelaburan tak masuk, apa lagi? Tuan-tuan nak harap apa lagi dari sebuah negara yang macam ni? Kecuali lah ada 2-3 orang yang terselamat. Sebab mereka ni tak ada kerja ke, ada kerja ke, mereka dapat sebab mereka ada gaji. Jadi UMNO kena buat keputusan. Kalau UMNO masih lagi tercungap-cungap, tak mau berpihak kepada rakyat, anda akan kena. Bermakna anda akan bersama. Anda bersama dihukum nanti oleh rakyat pada pilihan raya yang akan datang. Kecuali mereka mengatakan bahawa, oh negara ini mereka tak mau buat sistem demokrasi, mereka akan buat sistem yang kepala otak mereka. Silakan. Kalau nak lihat negara ini berantakan, silakan. Kita bercakap ni tuan-tuan terus terang. Supaya rakyat faham apa yang sedang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Rakyat tak makan, setuju? Rakyat susah. Ya, rakyat susah. Ini yang rakyat marah. Tapi kalau ada rakyat yang tak marah, ini memang dah teruk sangat lah maknanya. Saya serahkan. Saya tak mau panjang-panjang. Saya nak tunggu pimpinan Pakatan Harapan membuat keputusan. Saya nak tunggu pimpinan Pakatan Harapan membuat keputusan. Ya? Kalau anda membuat keputusan yang sepatutnya berpihak kepada rakyat, anda akan menyatakan sesuatu. Tapi kalau anda akur dengan apa yang terjadi dan reda dengan apa yang terjadi, wallahu alam, saya tak tahu nak cakap apa. Silakan membuat keputusan. Saya seru kepada pimpinan UMNO, inilah masanya anda memperlihatkan integriti anda. Integriti sebagai pejuang-pejuang bangsa ini, pejuang agama. Yang pimpinan PAS ni sudah hancur lah tu. Pimpinan khianat, ini semua ni akan hancur. Tak lama lagi hancurlah mereka. Tapi masih sekiranya ada lagi pimpinan UMNO yang sayang pada negara ini, yang sayang kepada rakyat Malaysia ni, mereka mesti membuat satu keputusan untuk berpihak kepada rakyat.
Tuan-tuan, saya tak mau panjang-panjang cerita. Saya nak tunggu sampai keputusan daripada Pakatan Harapan. Dan nanti malam kita jumpa lagi, insya-Allah. Kita lihat apakah perkembangan seterusnya. Tuan-tuan dapat bersabar dengan apa yang terjadi dan kita kena tunggu apa yang terjadi. Ini bukan bijak. Ini bukan bijak. Yang memerintah ini bukan bijak. Golongan yang sudah kelang kabut, yang sudah tidak ada keabsahan, tidak ada lagi legitimasi, ya. Dia sudah undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Mereka adalah kerajaan haram. Kerajaan haram, hasilnya haram. Makan duit haram. Bagi anak bini haram. Semua haram. Kalau itu pun tak faham, tak tahu. Okey? Saya setakat itu saja dulu. Saya nak tunggu keputusan UMNO. Nak tengok apa dia, pimpinan UMNO ni. Betul tak mereka sayangkan negara ini? Kemudian, yang kedua, kita nak lihat pimpinan Pakatan Harapan. Saya nak tengok. Saya nak tengok Mat Sabu yang dulu handal berpencak silat di jalanan. Saya nak tengok Lim Guan Eng apa yang dia cakap. Dan kita sudah pasti, kita tahu bagaimana Anwar susahnya dia nak mengawal keadaan seperti ini. Saya berharap rakyat akan bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan dan pimpinan Pakatan Harapan mesti bersama dengan rakyat. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.